Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita untuk pelajaran seterusnya. Cuba lihat aktiviti-aktiviti yang dijalankan di dalam gambar-gambar ini. Terdapat aktiviti yang memberi kebaikan dan juga ada aktiviti yang membawa keburukan kepada masyarakat. Inilah yang akan kita belajar pada hari ini, iaitu tentang externality. Di akhir pembelajaran ini diharapkan murid-murid dapat menerangkan konsep externality, menjelaskan maksud kos sosial dan faedah sosial, dan seterusnya menilai faedah sosial dan kos sosial berdasarkan contoh yang sesuai. Externality atau kesan luaran menggambarkan ketidakcekapan pasaran atau kegagalan sistem harga. Apabila berlaku pengeluaran besar-besaran, akan berlaku pencemaran. Jadi kita lihat dulu maksud externality. Externality ialah kos atau faedah yang tidak diambil kira dalam proses pengeluaran dan penggunaan sesuatu, barang dan perkhidmatan. Externality merupakan kos yang berlaku kepada pihak ketiga dan ia tidak dimasukkan dalam harga pasaran. Kos sosial merupakan externality negatif, manakala faedah sosial pula merupakan externality positif. Kita lihat dulu tentang kos sosial. Kos sosial ialah kos kepada pihak ketiga yang tidak termasuk dalam harga pasaran. Contohnya, pengeluaran sisa toksik akan menyebabkan pencemaran alam sekitar. Asap kenderaan bermotor menyebabkan masalah kesihatan. Faedah sosial pula ialah faedah kepada pihak ketiga selain pengguna dan pengeluar. Contohnya, program kemahiran syarikat akan memberi kebaikan kepada syarikat tempat pekerja berpindah. Penggunaan alat pemadam api menyebabkan kebaikan kepada masyarakat sekeliling. Rumus untuk mengira kos sosial ialah kos sosial sama dengan kos peribadi tambah dengan kos luaran. Kos peribadi atas pengeluaran dan penggunaan ialah kos nyata sesebuah firma, individu dan kerajaan. Contohnya kos pembelian kereta, bayaran atas insurans, cukai jalan dan minyak petrol yang ditangguh oleh seorang pemilik kereta. Kos luaran ialah kesan sampingan yang negatif atas pengeluaran dan penggunaan yang ditanggung oleh pihak ketiga tanpa sebarang pampasan. Contohnya, seseorang pemandu kereta tidak perlu menanggung kos kesesakan lalu lintas dan pencemaran udara yang timbul. Contoh lain bagi kos luaran ialah pencemaran alam sekitar akibat sisa toksik dan pencemaran bunyi dari projek pembinaan. Rumus untuk mengira faedah sosial pula ialah faedah sosial sama dengan faedah peribadi ditambah dengan faedah luaran. Contohnya, jika seseorang individu memilih untuk menunggang basikal untuk pergi bekerja, maka faedah peribadinya ialah faedah kesihatan daripada menunggang basikal. Faedah sosial daripada menunggang basikal juga mendatangkan faedah luaran kepada orang lain, iaitu mengurangkan kesesakan lalu lintas dan juga kadar pencemaran alam sekitar yang rendah. Kita cuba lengkapkan jadual di bawah ini dengan mengenal pasti externality positif atau externality negatif. Yang pertama, pencemaran dari kilang boleh menyebabkan masalah kesihatan dan menjejaskan kualiti hidup serta nilai hartanah dalam suatu masyarakat. Diberikan di situ menjejaskan kualiti hidup. Jadi jawapannya ialah externality negatif. Yang kedua, parti hari jadi jiran menyebabkan komuniti sekitar kehilangan masa tidur.
Okey, diberi kehilangan masa tidur. Maka jawapannya ialah externality negatif. Yang ketiga, peningkatan tabiat memandu yang berhemah telah mengurangkan kemalangan. Mengurangkan kemalangan, jadi ini adalah externality positif. Soalan seterusnya, penjanaan kuasa elektrik yang menggunakan bahan api fosil telah menyebabkan hujan asid. Hujan asid, maka jawapannya ialah externality negatif. Penawaran buruh mahir akibat daripada pusat pengajian tinggi. Buruh mahir, maka jawapannya externality positif. Pusat latihan kemahiran telah meningkatkan peluang pekerjaan. Meningkatkan peluang pekerjaan, maka externality positif. Dan yang terakhir, pembinaan lebuh raya menyebabkan kemalangan dengan haiwan. Menyebabkan kemalangan, maka jawapannya externality negatif. Soalan seterusnya, penggunaan bas awam telah mengurangkan kesesakan lalu lintas dan menjimatkan masa. Mengurangkan kesesakan, jadi jawapannya ialah externality positif. Memupuk kefahaman antara masyarakat pelbagai kaum. Memupuk kefahaman, jadi jawapannya ialah externality positif. Pendedahan kepada pelbagai jenis makanan menjejaskan kesihatan. Menjejaskan kesihatan, jadi jawapannya externality negatif. Kita lihat pula soalan kertas 1. Penyataan di bawah menunjukkan suatu fenomena yang berlaku dalam ekonomi. Kadar penggunaan kenderaan bermotor di jalan raya telah menunjukkan peningkatan yang amat besar dalam tempoh 3 tahun. Apakah kos sosial yang akan ditanggung akibat daripada fenomena di atas? Soalan ini bertanya tentang kos sosial. Jadi kita harus mencari keburukan. A. Penjimatan dalam kos pengangkutan. Ini adalah kebaikan. Jadi salah. B. Peningkatan indeks pencemaran udara. Okey, ini adalah keburukan. Mungkin betul. Kita lihat C pula. Pengurangan kadar kesesakan lalu lintas. Ini adalah kebaikan. Jadi salah. D. Penyediaan kemudahan awam yang lengkap. Ini juga adalah kebaikan. Jadi jawapannya adalah B, kerana peningkatan indeks pencemaran udara adalah keburukan. Soalan seterusnya, pilih penyataan yang tepat menggambarkan kos sosial yang ditanggung oleh masyarakat. Kos sosial adalah keburukan. Lihat yang pertama, penjimatan masa dan tenaga. Ini adalah kebaikan, jadi salah. Yang kedua, pencemaran alam sekitar. Betul. Yang ketiga, masalah kesesakan lalu lintas. Betul. Yang keempat, pembinaan kemudahan prasarana. Ini adalah kebaikan. Jadi keburukan adalah pencemaran alam sekitar dan masalah kesesakan lalu lintas. Jadi jawapannya ialah C, iaitu 2 dan 3. Promosi harga diskaun istimewa sebanyak RM10,000 kepada pembeli kenderaan bermotor hibrid akan A. Menambah kesan sampingan negatif. Salah. Sepatutnya adalah kesan yang positif. B. Mengurangkan kos luaran masyarakat. Betul. C. Mengurangkan faedah luaran masyarakat. Sepatutnya bukan mengurangkan faedah, dia akan mengurangkan kos. D. Meningkatkan kos pinjaman kenderaan bermotor. Salah, sepatutnya dia adalah mengurangkan kos pinjaman. Jadi jawapannya ialah B. Soalan terakhir, apakah faedah sosial daripada pembangunan hutan kepada kawasan perindustrian? A. Kadar pencemaran meningkat. Salah, kerana ini adalah keburukan. B. Kesesakan lalu lintas. Juga salah. C. Keperluan buruh kilang meningkat. Ini adalah faedah sosial. Betul.
D. Penebangan hutan yang berleluasa. Salah juga. Jadi jawapan yang betul ialah C. Sekian sahaja untuk kali ini. Terima kasih kepada semua yang menonton. Kita jumpa lagi di dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.